النجاة إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. Muka surat 121 ni. Baris sembilan atas ke bawah tu. Dia kata dan umpama takut tertinggal daripada taulannya sahabatnya. Ini masalah uzur. Uzur dibenarkan, dimaafkan tinggal jemaah tu. Jadi misal bagi kata dimaafkan, diuzurkan ketinggalan daripada jemaah ni ataupun dibenarkan tinggal jemaah. Kata dan umpama takut tertinggal daripada taulannya sahabat-sahabatnya. Baik. Jadi kalau kita pergi jemaah, maka tertinggal dengan sahabat-sahabat, maka dibenarkan ketinggalan jemaah. Baik. Dan ketiadaan pakaian yang layak dengan dia dengan seorang. Pakaian yang layak dengan dia. Pakaian tapi tak sesuai, tak layak dengan kedudukan dia, tak layak dengan dia, maka dibenarkan juga, dimakan juga tinggal jemaah tu. Ini satu masalah besar sini ni. Jadi maksud dia kata dibenarkan, diuzurkan tertinggal jemaah. Salah satu ialah ketiadaan pakaian yang layak, yang sesuai dengan dia. Baik. Kita untuk lebar ni lah. Pakai kita tak, pakai yang layak kita tak ada. Ada baju baju terlayak kita nak pakai dia tu, maka tak diuzurkan dengan jemaah tu. Baik. Dan umpama berbau mulut dengan bau yang keji. Sebab makan bau mentah atau sebagainya. Jadi maksud juga dalam uzur ni dibenarkan tinggal jemaah ialah berbau mulut dengan sebab makan bau mentah dan umpamanya. Arti makan benda-benda yang mengubahkan bau tu, maka dibenarkan tinggal jemaah jugalah. Dan sukar menghilangkan dia. Jadi dia kait sikit kata dan sukar menghilangkan dia bau yang busuk tu. Berarti kalau boleh hilang dengan komo, dengan ada alat bantu alat lain yang boleh menghilangkan bau mulut tadi, maka tak diuzur situ. Dan uzur ni dibenarkan dengan jemaah bau mulut yang tak dapat menghilangkan dia. Kalau boleh hilangkan dengan obat dan sebagainya, maka tidak masuk limaah. Kena pergi juga situ tu. Lepas tu Zamilan ni banyak dah alat-alat obat-obat yang boleh menghilangkan bau mulut tu lah. Tu dia. Baik. Dan tunggu orang yang sakit. Ini masuk juga dalam uzur ni. Masuk juga dalam dibenarkan tinggal jemaah ni. Salah satunya dan tunggu orang yang sakit yang hampir matinya. Tunggu orang sakit
yang hampir matinya, yang tiada baginya orang sakit yang hampir mati itu, yang memeliharakan dia. Jadi tak ada orang lain dah memelihara nak jaga orang yang nak mati tu. Kena dia yang ada situnya. Jadi bila dia ni jaga orang yang nak mati, tak ada orang lain dah. Maka dibenarkan dia ni tinggal Jumaat situ tu. Baik. Atau ada baginya bagi orang yang sakit sampai mati tu. Atau ada baginya bagi orang yang sakit sampai mati tu memelihara. Ada orang lain lagi boleh jaga orang sakit tu. Ada lagi ramai lagi orang yang ada orang lain, ramai lagi orang lain yang boleh jaga orang sakit sampai mati. Tetapi yang sakit itu, yang sakit nak mati itu tak umpama keluarganya. Tetapi yang sakit itu umpama keluarga dia, waris dia. Kalau nak mati tu kena waris dia juga situnya. Walaupun ada orang lain dah, tapi kalau nak mati tu kena keluarga dia juga situnya. Kalau dia benar lah. Gitu. Dia mencari benda yang hilang. Dia mencari benda yang hilang. Jadi dia ni dia sibuk cari benda hilang. Bila masuk waktu Jumaat, ketika tu dia ni sibuk cari benda hilang. Maka dimaafkan juga tinggal Jumaat tu. Dia mencari benda yang hilang. Maksudnya dimaafkan juga. Dan berat tubuhnya. Sebab berlaku gemuk. Jadi berat tubuh dia dengan sebab gemuk lajak situnya. Berat tubuh ni nak gerak tak boleh, nak lambat tak. Jadi nak gerak tak boleh ataupun lambat gerak dengan sebab gemuk lajak, maka dibenarkan juga tinggal Jumaat tu. Baik. Dan berbimbang dengan menyimpankan orang mati. Berbimbang dengan menyimpan menguruskan orang mati lah. Menyimpan ni menunggu orang mati tu. Menyimpan, masuklah mandi, semaya, kapal, tanah tu. Hidup sibuk dengan urusan menyimpan orang mati tu. Jadi bila duduk sibuk dengan urusan nak uruskan jenazah mayat, maka dibenarkan dia tinggal Jumaat. Baik. Dan menunggukan dia dan menanggungkan dia. Termasuklah kau tu. Dan menanggungkan dia orang mati dan menanamkan dia. Jadi mana dia sibuk dengan urus jenazah tu. Maka dibenarkan juga tinggal Jumaat lah. Baik. Maksud dia tu berbimbang, sibuk dengan menyimpan orang mati. Menyimpan dia menguruskan orang mati. Dan menanggungkan dia, pikul dia lah, di kubur. Dan menanamkan dia mayat tu. Maksudnya uzur. Baik. Begitu. Dan izar bagi meninggalkan berjemaah itu, izan uzur. Maka keuzuran ataupun kemaafan bagi meninggalkan berjemaah itu amat banyak. Disebutkan pada kitab yang panjang-panjang lah. Jadi kena cara-cara detail keuzuran yang dibenar tinggal Jumaat ni banyaklah kata dia. Kalau tahu detail, tilitlah kitab sasat lah. Kitab ni tak padan nak buat macam-macam tu. Baik. Syahdan atau syahidan. Segala uzur meninggalkan berjemaah. Segala uzur meninggalkan berjemaah ialah uzur meninggalkan sebagai Jumaat.
Jadi mana dia bila sini perkara yang dibenarkan tinggal Jumaat, masuk jugalah keuzuran tinggal Jumaat situnya. Masuk juga keuzuran ini dalam tinggal Jumaat tu. Tinggal Jumaat. Baik. Segala uzur meninggalkan berjemaah ini ialah uzur meninggalkan sembahyang Jumaat. Dah. Di situ. Dan tidak hasil berjemaah. Tak hasil, tak dapat berjemaah. Melainkan dengan 6 syarat. Bagi ikut 6 syarat ni, hasillah jemaah situ. Berarti 6 jemaah ni mesti kena merangkumi 6 syarat ni. Kalau tak ikut syarat, tak dapatlah situ ya. Baik. Tidak hasil berjemaah. Melainkan dengan 6 syarat. Ini dia. Pertama, wajib meniat mengikut imam. Pertama, wajib niat ikut imam. Itu dia. Itu syarat pertama. Syarat pertama bagi jemaah ni, bagi hasil jemaah, mesti wajib meniat mengikut imam. Wajib meniat mengikut imam pada makmum. Jadi makmum ni kalau nak jadi makmum orang, ikut orang wajib dia ni kena niat makmum tu. Tu dia. Imam ikut dia lah imam tu. Imam tu dia niat seniat, tu yang pasal lah. Ahli kita makmum ni, kalau lebih hasil pada jemaah, kita kena niat makmum tadi. Kalau tak niat tak dapat. Gitu. Tu dia. Wajib meniat mengikut imam. Itu pada makmum. Berarti makmum ni wajib niat makmum tu. Wajib niat ikut imam. Baik. Maka jika tiada meniat ia makmum, akan mengikut. Kalau takdir makmum ni tak niat ikut imam tu. Atau syak atau ragu-ragu padanya, pada niat mengikut tu. Itu dia. Jika tak niat atau syak padanya, pun niat ikut tu. Bagi aku niat tak niat tadi. Atau syak mula-mula. Kalau hak nyata dah tak niat tu lain hal lah tak. Mana syak ni. Syak ragu-ragu padanya, pada niat mengikut imam tu. Baik. Bila seorang makmum ni, dia tak niat ikut imam. Ataupun dia ragu-ragu mengikut imam. Dan mengikut ia makmum akad imam pada satu perbuatan. Dia turut juga situnya. Dia tak niat imam, dia tak niat mengikut, dia tak niat makmum. Ataupun dia syak niat makmum, tapi dia ikut juga satu perbuatan. Itu dia. Kau tak email tadi. Atau salam. Atau salam. Kemudian daripada panjang masa menantinya. Lama tunggu tu. Itu dia. Ya, dia takbir Allah Akbar. Dia tak niat sekali ikut email. Ataupun dia syak. Lepas dia pun turun duduk bawah. Lepas tu lama tunggu salih tadi. Salih email tu. Itu dia. Dia berlaku lagu tu. Kata dianya. Batas sembahyangnya. Batas sembahyang. Batas makmum tu. Hilangkan lama tunggu tu. Itu dia. Berat tak batas sembahyang tu. Berarti kalau kita tak niat makmum, ya, yang dia turut situ tu. Kalau dia syak pun, dia turut situ tu. Takbir semula lah, dah syak. Kalau kita tak niat, tak boleh turut lah orang tu. Kalau turut juga satu batas, maka punya batas sembahyang tu. Dan tak wajib pada imam meniatkan jadi imam. Ni tak wajib ni.
ahli email tak wajib niat. Kita ingat tu. Sebab tu senang kata kita pergi ikut orang ni tak boleh cuma belakang orang lah. Kita ni ikut orang semaya depan kita, email kita tadi. Tak perlu lagi cuma orang situ tu. Okay. Asalkan kita niat je sudah lah. Ikut dia ni sini niat. Pun tak wajib lah niat. Itu dia. Kalau kejut kita dekada nak derah dia cuma kita kejut dekadanya. Itu dia. Kalau dia ngaji dia tak buat lah. Dia boleh tahu dah. Asal kita niat pun ada ke kita situ ya. Email ikut dia lah. Kalau dia niat boleh pahala. Tak niat boleh pahala dia. Itu dia. Ingat dia. Tiada wajib pada imam meniatkan menjadi imam. Melainkan istilah tak wajib ni kan wajib bagi imam tu. Melainkan wajib imamnya imam pada sembahyang Jumaat tu. Pada sembahyang Jumaat wajib imam niat Jumaat tu. Niat imam. Kalau imam tak niat imam Jumaat tak sah kat sembahyang situ tu. Tu wajib tu. Ada pasal fardu biasa tak wajib imam niat ke imam. Melainkan wajib niat imamnya ketika sembahyang Jumaat tu. Tu dia. Bahkan pada yang lainnya, lain pada Jumaat tu. Fardu biasa lah. Bahkan pada yang lainnya, lain pada Jumaat, sunat jua, sunat saja niat tu. Gitu ya. Bila tetap wajib niat, berarti sunat niat situ tu. Kalau tak niat apa, boleh Jumaat juga. Kalau tak niat, boleh Jumaat situ tu. Biasa. Kalau sembahyang Jumaat, wajib niat. Kalau tak niat, batal sembahyang tu. Baik. Tengok ni. Maka jika tiada ia imam meniatkan jadi imam. Kalau nanti jawab sini ni. Kalimah juga niat di imam. Maka jika tiada ia imam meniatkan jadi imam, kalau takdir imam itu dia tak niat di imam, ketika tiada hasil baginya bagi imam pada berjemaah. Tak hasil. Tak dapat bagi dia pada jemaah situ tu. Baik. Habis. Berarti masalah gini yang kita ambil kesimpulan dia nya 3 masalah ni pada sembahyang jemaah sebelum makmum ni kita makmum wajib kita berniat makmum tadi. Kalau sekiranya kita syak pada niat mengikut imam atau langsung tiba kita ikut imam juga, satu perbuatan, maka batas kita situnya. Gitu ya, ingat. Kalau imam pula bagi dia sunat saja niat jemaah tu. Berarti kalau dia tak niat apa, sah sembahyang. Kecuali sembahyang Jumaat. Bila sembahyang Jumaat, wajib imam niat makmum. Niat imam dari takbir tu. Begitu lagi imam makmum ni, wajib kot niat situ tu. Jadi setelah imam ni, kalau sembahyang Jumaat, wajib dia niat imam. Kalau sembahyang lain, sunat saja aja. Seandainya imam tu tak niat Jumaat, tak niat imam dari takbir sembahyang Jumaat, hukum tak sah Jumaat. Kalau sembahyang biasa, tak asal Jumaat situ ya. Gitu ya. Habis. Dan harus diniatkan menjadi imam. Ini. Dan harus diniatkan menjadi imam ketika takbir ihram. Tengok sini. Dan harus diniatkan menjadi imam ketika takbir ihram. Padahal tiada orang yang mengikutnya pada ketika itu. Takbir ihram tu. Kita semai sore ni. Ketika semai sore tak ada orang lagi, tak ada makmum lagi tu. Kita harus boleh kita niat imam dah situ tu. Aku sebenarnya udah tahu imam tu. Walaupun ada makmum di belakang tu. Boleh. Tak masalah. Harus. Itu dia.
Saya molek sini ni. Sekali lagi. Dan harus diniatkan menjadi imam. Bila tu? Bila harus niat di imam ni, kata dia harus niat di imam ketika takbiratul ihram. Mana harus niat jadi imam ketika takbiratul ihram. Padahal pada ketika tiada orang yang mengikutnya. Pada ketika itu ke takbir tadi. Siapa kata harus ni? Atas perkataan Juwaini. Syekh Juwaini. Syekh Juwaini ulama fiqh besar lah. Bagi dia kata di sini dia bagi dia Syekh Juwaini, dia kata harus bagi imam meniatkan imam dari takbiratul ihram ketika tidak mengikut lagi situ tu. Boleh nak amal tak masalah. Kita amal tak masalah situ tu. Kata Syekh Juwaini. Habis. Mujur ngaji dia. Mujur ngaji satu ilmu kita. Itu dia. Kalau tak ngaji, kita tak niat lah. Niat sore gitu lah tak? Kita ngaji Alhamdulillah. Dapat satu ilmu, satu kejahilan kita. Boleh kita nak amal lah. Pasal amal tak apa, ngalu saja je. Kalau amal pun tak salah situnya. Boleh. Harus dibenarkan. Kata sejual ini, diharuskan bagi imam meniat imam dari takbir ihram ketika tidak ada ikut lagi. Tak apa situ tu. Satu ilmu panggil tu. Tu ilah kejahilan kita tu. Baik. Habis. Dan apabila diniatkan tengah sembahyang. Tengah sembahyang baru niat. Masa takbir tu nak email lagi. Tengah sembahyang baru nak emailnya. Dan apabila diniatkan tengah sembahyang akan jadi imam. Tengah sembahyang baru niat di emailnya. 2 rakaat dah. 2 rakaat dah baru niat di email tu. Hasil baginya pahala berjemaah. Dapat juga yang situ ya. Pada tu kan dia dapat dia niat tadi lah. Dapat hasil pada jemaah. Sekat dia niat email tadi situ tu. Itu dia. Hasil baginya pahala berjemaah. Baik. Habis. Jadi kalau niat tengah semaya tu, niat tengah semaya sama ada makmum ataupun imam, dia niat tengah semaya bagi imam ni. Bila dia niat tengah semaya, dia niat di imam, maka hasil pahala jemaah situnya. Tak masalah. Kalau kita tak niat, tiba-tiba aku ni rugi tak niat jemaah tadi imam ni. Tak boleh rakaat niat di imam situ tu. Maka hasil pahala jemaah kita tu. Ada pun sembahyang jemaat, sesuai ayat kita ni. Ada pun sembahyang jemaat, wajib atas imam meniatkan jadi imam serta takbir ihram. Tengok sini. Kalau kita sembahyang jemaat, wajib bagi imam meniatkan imam dari takbir ihram tu. Itu dia. Ada pun sembahyang jemaat, wajib atas imam meniatkan jadi imam serta takbir ihram. Baik. Di situ. Ada takdir masalah. Bila sembahyang jemaat ni, wajib bagi imam niat imam dan takbir tu, maka jika meninggal imam, dia akan niat. Itu dia. Maka jika meninggal imam, dia akan niat jadi imam. Tiada sah jemaatnya. Tak sah jemaat dia. Tak sah jemaatnya. Sama ada ia daripada 40 atau tiada. Sama ada 40 ke atau tidak 40 ke atau lebih 40. Tak sah lah kau situ ya. Sama ada ia dari 40 atau tiada. Ada 40. Maka tak sah jemaat tu. Baik. Baik, timbul masalah ni. Dia kata.
Jangan pakat kaum muda tu. Kaum muda ni dia tak niat dah semaya tu. Pakai takbir Allah Akbar saja ya. Tu kaum muda sepakat dia lah. Kemarin sang kita duduk baung kalipung tanya dia ngaji pondok juga. Dia kata kawasan dia tu ramai lah semaya. Tak niat apa tak tahu dah dia kata. Duk bila dia takbir. Sebab aku semaya pada Zuhur duduk bila semaya tu. Dia tak tahu dah semaya ke, takbir saja sudah lah. Dia tu kaum muda lah, sepakat lah. Orang lama tak jawab situ tu. Tu dia. Baik. Sepakat tu lah. Tu dia. Kata duk bila apa ya. Orang tak tahu dah semaya takbir sudah lah. Dia. Orang lagu ni kalau kita lawa pun tak benda kita juga. Dia mabuk gitu kan. Dia tak dengar dah. Baik. Cuma beringat kita ya. Jangan terpengaruh. Kita ni ngaji yang terpengaruh dengan benda lagu tu lah. Baik. Habis. Dan harus bagi orang yang berwuduk. Dan harus bagi orang yang berwuduk mengikut akan orang yang bertayamum. Mana kita semaya dengan wuduk, boleh ikut orang yang bertayamum. Orang tayamum mana? Sifat orang tayamum ni, orang tayamum yang tidak wajib yang ada atasnya. Yang tak wajib ulangi semaya tadi. Yang ada ulangi semaya. Itu dia. Mana harus kita orang berwuduk mengikut makmum lah. Jadi makmum kepada orang yang berwuduk, orang yang tayamum, yang tak wajib yang ada semaya dia situ tu. Itu dia. Orang yang tak wajib yang ada atas dia, orang tayamum, yang tak wajib yang ada atas dia. Sebab tak ada air. Itu dia. Ataupun tak uzur guna air. Dan akan orang yang menyapu dua muzanya. Mana harus kita orang ada ambil semaya, ada semaya, kita orang salim lah. Mana harus kita orang ada semaya, ambil semaya dengan air tadi, boleh harus dibenarkan turut jadi makmum orang yang sapu atas muzar tu. Atas muzar ni mana dia, kalau kita duduk di dalam mukim, cari semalam lah. Kalau musafir, 3 malam situ tu. Jadi, bila kita basuh hospital halu, jadi bila kita nak wuduk tadi, kita basuh dah. Kita basuh semua anggota wuduk kita tu. Lepas tu, sarunglah muzar tu. Lepas tu, bila kita berhadas, kami sebenarnya tak perlu basuh kaki, cuma cucu sapu tadi kat situ. Tiba-tiba kita nak ikut dia semaya, boleh juga situ tu. Gitu ya. Dan harus bagi yang berdiri mengikut orang yang duduk. Mana boleh semaya fardu ni, harus bagi orang yang berdiri mengikut orang yang duduk. Dan yang tidur atas dan kita. Dan harus bagi yang berdiri mengikut akan orang yang duduk. Imam kita dia uzur. Nak diri toleh, dia duduk semaya. Kita di makmum dia, tak apa situ tu. Dia. Dan yang tidur atas lambungnya. Berkelimbung tu lambung busuk. Seorang itu semaya, dah atas lambung dah. Tak duduk alih dah. Nak diri pun tak alih. Nak duduk pun tak alih. Hanya dia boleh menyengging je. Ngiring. Itu dia. Mana boleh? Boleh orang yang boleh orang yang dan harus bagi yang berdiri mengikut akan yang duduk dan yang tidur atas lambungnya. Boleh. Orang berdiri ataupun orang duduk boleh turut, orang semaya boleh nyengking tu.
Habis. Habis. Dan harus mengikut orang merdeka dengan sahaya. Mudah sini ni. Harus mengikut orang merdeka dengan sahaya. Sahaya Zambilan ni tak ada dah sahaya. Jadi takdirnya ada sahaya lagi, maka kita orang merdeka boleh turut tak sahaya tadi. Ada pun orang gaji, ataupun pekerja kita tu, walaupun kita dia sebagai kuali kita dah, bukan hamba situ tu. Hak tu tak salah. Ni hak hamba tu sini ni. Tetapi walaupun hari ikut orang merdeka atas dengan sahaja ni, tetapi mengikut akan orang yang merdeka, tetapi mengikut akan orang yang merdeka lebih utamalah. Lebih utama, lebih aula, banyak pahala situ tu. Jadi mana walaupun boleh kita jadi makmum kepada hamba, tetapi lebih aula, lebih banyak pahala kita Jumaat turutlah orang yang merdeka tadi. Ta'ala gitu. Seperti ni lah. Ada orang ahli fiqh. Kita turut orang ahli fiqh. Dengan orang seorang molek tu. Dia abdal ikut orang ahli fiqh lagi. Tu dia. Mengikut aturan dia lah. Baik. Tapi learning dalam kita learning, kebanyakan kita pergi seorang sedap lah. Tu dia. Mereka tak ngaji lah mana. Itu masalahnya. Baik, yalah. Oh ya ya. Bukan nak tengok demo dah mujur alhamdulillah lah. Ramai dah pandai Quran gini alhamdulillah. Itu dia. Baik. Tetapi mengikut akan orang yang merdeka terlebih utama, lebih aula, lebih banyak pahala utama tu. Utama ni lebih aula atau lebih afdal atau lebih banyak pahala. Sama boleh pahala Jumaat belaka situnya. Tapi kalau tu orang apa ni, orang merdeka lebih besar lagi lah. Kalau 27, kalau ikut orang merdeka ni, gemuk-gemuk besar situ tu. Itu biasa. Ya. Dan jika ia orang merdeka tu buta sekalipun. Walaupun dia tu buta sekalipun, tapi dia orang merdeka. Maka aula kita merdeka ni, turut orang tu. Dan harus mengikut yang balik. Kerana ia murahik. Apa murahik sini? Tengok ni, tafsir depan tu. Harus mengikut yang balik. Yang balik ni yang cukup umur dah. Kerana ia murahik. Apa murahik? Yakni, nak tafsir murahik tu. Yakni mahnaki musannif. Makna murahik ialah kerana ia mayit. Kerana ia mayit. Murahik ni mana kerana mayit. Mayit getih cuma cuci lah. Dia boleh beza di antara api dengan ngeceh tu. Dia boleh beza antara pisau dengan ngeceh tu. Kalau pisau dia ngeceh dia pilih mana situnya. Kalau dia beli pisau, celah dia tu mayit dah. Kalau dia pilih ngeceh lagi, tak mayit lagi di situ tu. Baik. Jadi menurut Bali ni harus boleh turut kerana yang murahik, kerana yang mayit. Baik. Situ. Dan asal maknanya murahik ni, asal makna. Apa mana asal murahik ni? Dan asal maknanya murahik kerana ia hampir umur bermimpi. Asal makna dia lah. Asal makna murahik ni ialah kerana ia hampir mimpi dia. Tak mimpi lagi, hampir kakak mimpi dah lah. Kerana ia hampir bermimpi. Itu tarikh murahik tu, asal dianya. Sebab musannif mari dua sini ni. Jadi musannif mari sini, murahik sini, kerana ia mayit dah. Itu dia. Asal makna murahik, api mayit. Tapi musannif ni tafsir
dia ambil dah, dia basi dah sini ni murahid ni, manakala ni mayit situ tu. Ada pun mana asal tu ambil balik api mayit. Dak lagi hampir dekat tu. Tapi musnah kita tafsir murahid ni mana hak mayit dah situ tu. Gitu. Tetapi walaupun harus orang Bali turut murahid tadi, tetapi orang Bali itu terlebih utama daripada kanak-kanak lah. Walaupun boleh orang Bali turut memayit tadi, tapi yang moleknya lebih utamanya, yang lebih utamanya orang Bali tu lah itu email. Tetapi orang yang Bali itu lebih utama daripada kanak-kanak pada di email tadi. Gitu ya. Dan orang merdeka yang balik, yang adil. Orang merdeka yang balik, yang adil. Adil tak luar pasik tu. Orang merdeka yang balik cukup umur dah dan adil pula. Tiga tu. Dan orang yang merdeka yang balik, yang adil, terutama daripada sahaya. Terutama lebih afdal jadi imam tu. Dan sahaya yang balik, terlebih utama daripada kanak-kanak yang merdeka. Itu dia. Dan sahaya yang balik. Hamba tapi balik dah. Terlebih utama jadi imam tu daripada kanak-kanak yang merdeka. Dan sahaya yang muba'at. Sebagai merdeka, sebagai hamba lagi. Dan sahaya yang muba'at terutama daripada yang sempurna. Dan saya muba'at terutama daripada yang sempurna kesahayaannya. Baca kesahayaan tu. Bukan kesihatan dia, kesahayaan dia. Dan saya yang muba'at ni separuh mereka separuh dak, terutama daripada yang sempurna kesayaan. Sempurna ni mana hamba kain, sejati hamba tu lah. Itu dia. Hamba kain ni sejati hamba. Tidak muba'at, dia berkata ada. Hamba tu lah situ tu. Jadi hamba ni ada muba'at, ada berkata, ada kain ni sejati. Hamba betul situnya. Muba'at ni separuh hamba separuh dak. Maka di antara hamba muba'at dengan hamba biasa tadi, maka afdalah hamba muba'at regimen tadi daripada hak sebenar kekayaan tu. Kesayaan. Maksud sebenar kesayaan ni hamba betul situ tu. Maka hamba muba'at ni lebih utama. Jadi imam. Baik. Dan orang yang buta dan yang tidak buta bersamaan keduanya. Dan orang yang buta dan yang tak buta bersama keduanya. Sama ada orang buta imam ke, orang celik imam ke, sama yang kedua imam tadi. Gitu ya. Baik. Dan yang terlebih patut dijadikan dia imam, sembahyang itu, imam itu tafsir media dah. Dan yang terlebih patut, lebih layak dijadikan dia imam sembahyang itu. Imam tu nak tafsir media tu. Kalau tafsir dia tu ke imam lidah. Ke semabur tu. Dan yang terlebih patut dijadikan dia imam sembahyang itu. Gitu. Dan yang terlebih patut dijadikan dia imam sembahyang itu. Siapa lebih patut? Yang lebih layak di imam ni, dia kata yang terlebih tinggi perintahannya. Yang terlebih tinggi perintahannya pada tempat itu. Siapa yang berkuasa tempat tu? Siapa orang besar duduk situ tu? Siapa pemerintah paling besar di tempat tu?
Kemudian selepas daripada yang tinggi pemerintahan tempat tu, kemudian imam yang ditentukan dia. Dia tentu latih dia. Tu dia. Jadi hak lebih layak sekalinya ialah pemerintah yang penting sekali tempat tu. Raja lah. Kemudian imam. Imam yang dilantik tu. Imam ditentukan dia. Ditentu dilantik lah. Sebab tu kita ngaji dulu. Kalau tu guru nak pergi Mekah ke Haji, selalu dia pesan yang dia tu dah 30 hari tu imam semaya situ tu. Dia pesan dah. Tu dia. Tak balas lah. Tu dia. Dia pesan dah 30 hari di imam tu. Tu dia. Kemudian imam dia tentukan dia. Bahkan jika ditentukan dia imam tu oleh raja yang besar, kalau imam tu dia tu dah. Masa tu dilantik oleh raja dah lah. Tu. Bahkan jika ditentukan dia imam oleh raja yang besar, jadi imam di situ. Kalau raja tu dah orang ni jadi imam tempat ni, maka ia orang yang ditentu oleh imam tu, oleh raja tu. Maka ia imam yang ditentu oleh raja tu lebih patut, lebih layak daripada raja. Yang merintah di situ. Dia. Kalau raja lantik, orang ni di imam tempat ni, maka dia lebih afdal daripada orang besar kampung tu. Orang besar tempat tu lah. Dia. Dan didahulukan mempunyai manfaat rumah daripada yang lainnya. Ni. So rumah tu lah. Kalau kita pergi rumah orang, pergi kapal orang akan salah, dia gaduh nanti imam situ tu. Gaduh tua situ tu. Dia di imam kecuali dia tunggu kita situnya. Kalau pergi rumah orang seperti juga. Pergi rumah orang, atau pergi rumah keluarga kita, kalau dia suruh kita imam semayang, tak apalah. Dia gaduh-gaduh nanti imam situ tu. Sebab sini kata, tentu di atas sini, maka didahulukan. Umpunya manfaat rumah. Daripada yang lainnya. Lepas tu rumah tu lah. Ketua rumah tu pandai, dia imam je lah. Kecuali dia suruh kita, tak apalah. Berarti ni ayatnya, ni kita nak gaduh lah. Dia gaduh ni dia nak imam situ tu. Dia buat bolah situ tu. Pergi kapal orang, pergi rumah orang, dia buat bolah. Dia imam yang ni. Oleh pandai sekalipun. Kecuali dia suruh kita situ tu. Dan jika nak kait ni, dan jika nak pinjam sekalipun, rumah tu pinjam ya. Sewa je rumah tu. Ke rumah dia. Mula sewa je. Atau we duduk rumah tu. Walaupun dia tu orang we duduk rumah tu, ada sewa, dia lebih awal tu imam situ tu. Tiga. Wish. Dan jika dengan pinjam sekalipun rumah tu. Walaupun rumah tu, rumah sewa misalnya. Atau orang pinjam penduduk yang misalnya. Walaupun gitu, lebih dia lah. Maka didahulukan yang terlebih mengetahui dengan pekoh. Jadi imam ni kita dahulukan orang paling pekoh situ ya. Orang paling pekoh tu imam situ. Maka didahulukan yang terlebih mengetahui dengan pekoh. Maka kemudian. Ditertib dia panggil. Maka kemudian selepas daripada lebih abdal imam ni orang ni pekoh, maka kemudian yang lebih elok bacaannya. Comel baca suara molek, baca sedap, cakap betul, pasti dia lah. Tambah lebih pekoh dulu situ tu.
Lepas ahli fiqh bagi daripada orang yang elok bacaannya. Baca Quran tu. Maka kemudian selepas daripada orang yang elok suara, hak lebih utama email lagi ialah yang terlebih waruk. Terlebih waruk. Tu dia. Tengah jidah waruk tak. Terlebih waruk. Tu dia. Sebab tu ingat aku cerita. Tok Nadi kita dengan Tok cerita lah. Orang yang Tok Nadi kita tu, dia jaga di email. Dia kata, orang suruh di email, dia takut tak malik baca tu. Tengok. Tengok dia, itulah, sifat dia lah gitu tu. Sifat dia terus nonju lah. Itu dia. Itulah. Dia kata, orang suruh dia email, dia kata, aku tak malik baca. Itu dia. Gitulah. Baik. Kita berbuk deh. Tak apalah. Maka yang terlebih waruk. Maka kemudian lebih waruk. Kemudian selepas ada waruk, kemudian yang terlebih dahulu Islamnya. Dalam ramalan siapa dulu Islamnya. Siapa dulu masuk Islam. Maka kemudian yang daripada maka kemudian yang daripada keturunan Nabi. Lepas daripada siapa dulu masuk Islam, kita dahulukan orang masuk Islam dulu. Lepas tu, kalau ada orang dulu masuk Islam, kita dahulukan keturunan Nabi lah. Itu dia. Kalau ada. Atau wali. Waliullah. Email tadi. Atau ulama. Dia. Atau soluhak. Soalnya orang juru-juru lah. Soluhak. Orang juru. Atau soluhak. Soluhak ni mana orang yang juru lah. Orang yang juru-juru. Baik, soluhak tu mana orang yang juru-juru lah. Orang baik-baik. Maka kemudian, dia terlebih bersih kainnya, pakaian dia. Pasti pilih hari email kita ni, orang yang bersih pakaian dia situ tu. Kemudian, lepas daripada bersih pakaian dia, kemudian, dia terlebih bersih badannya. Comel bersih badan dia tu. Tu dia. Mesti cerita masa tengah ngaji tu kata, dia pergi tanding di mana murid dia. Jadi, bila terus main Zahur tadi, dia tu gua orang, bukan pandai dah lah. Bila terus main Zahur tu, tu ada lah. Terus buat sampai. Tadi anak murid dia, orang alim tu, di tanding. Terus main Zahur, kau je t-shirt lah. T-shirt biasa gitu ya. Mungkin kat rumah tu penghitung gini ya, balasa gitu lah. Tunggu balasa, rumah balasa. Jadi tak pakai t-shirt gitu lah. Dia kata dia lah. Kita di email ni tak jaga sikit lah. Pakai lagu ni semaya ni kata. Pakai comel lah semaya tu. Dia. Asnya dia pun jawab mana. Dia kata, kat rumah kita dah suruh kata. Kat rumah pun tak boleh. Tengok kita. Maka yang terlebih bersih badannya. Maka kemudian yang terlebih baik pekerjaannya. Daripada comel pakaian bersih badan dia. Seluruhnya email ni, oleh di emailnya, orang yang lebih baik pekerjaan dia. Kerjaan dia comel, kerjaan dia nya. Maka kemudian suaranya. Pilih kata. Kemudian maka suaranya. Kemudian suaranya.
Kau ni lah ada setepak tu. Kita semaya. Kadang-kadang dia suruh molek. Dia suruh molek lah. Pada tengah jas setepak tu. Kita suruh tak ada. Suruh tak molek kita ni. Jadi dia tu selalu lah di semaya. Dia orang latih imej situ lah. Jadi imej situ. Saya masa tengah dia pergi lah. Jadi imej situ. Jadi ayatnya suruh molek lah. Tapi tak ngaji atau itu email ni lah. Doa sekali dia bacanya. Tu dia. Doa sekali dia bacanya. Lepas daripada semaya tu, baca wirid paling butir tak apalah. Nak ngajar tak. Dia baca wirid panjang kat. Ngori isas metal tak ngaji. 10 minit tak ngaji. 10 minit tak ngaji kitab ni. Comel lah doa itu. Tapi doa sekali lah. Sekali ya doanya. Jadi kita kata sekalinya. Kata ni ahli email orang ni doa 2 kali lah kata kita tak doa demo tak tawasul al-fatihah tak macam ni tak pergi pak tengah ajar tengok ayat tu itulah nanti ikut demo kita tak sungguti kita di makmum orang ni nak teruk nak teruk lah doa demo tu ada demo tu email tapi asyik sekali ada doanya tu dia macam ni tak pergi ingat pak dia pun lepas mai tu tak je dengar. Pas maya tak apa, tak salah kitanya. Pas maya turun selalu dah. Kita tak pergi lah. Macam email je. Itu satu sekali. Tak pergi. Doa 2 kali apa dia malah gitu tak. Doa 2 kali. Baca pendek sudah pertama tu. Gitu ya. Sekali dah. Maka suaranya. Baik. Maka kemudian yang lebih baik rupanya. Jangan rupa comel tu. Nilai juga situ tu. Nilai juga rupa ni. Itu dia. Tak apalah ni anugerah Ta'ala ni. Comel belaka tu Malaysia ni. Tengok comel belaka dah situ tu. Tak berusing lah. Nak kata kelebihan di email orang ni. Nak banding orang pun comel. Dia lebih aulah situ lah. Gitu nak ayat comel belaka tengok kita ni. Tak ada lah makhluk comel sekali manusia lah. Itulah. Baik. Maka jika bersamaan. Pada sifat-sifat. Maka jika bersamaan. Pada sifat-sifat tersebut tu serupa belaka. Tu. Kau jadi email ni serupa belaka sifat tu. Comel. Comel belaka. Suara macam belaka. Kau pandai belaka dah. Serupa belaka situ. Nak betalih dah. Ni. Buat kan muka sifat ni dia belaka dah pasal orang tadinya. 2-3 orang tadi layak di email tadi. Dia atas sifat ni belaka ni. Alim pekah lah. Comel lah. Suara molek. Baca ekor pandai. Bersih dan sebagainya. Warung. Cukuplah kau dia bersama sifat tadi. Sebab kan nak kata sini ni. Maka jika bersamaan sifat-sifat tersebut, hendaklah dibuatkan undi antara mereka itu. Cabut undi lah. Cabut undi. Ambil undi siapa tu email situ tu. Siapa baik lah. Bila ramai apa anda, tak, cabut undi juga lah. Tapi saya bimbing lah. Kalau masa alih di beh ni, orang tak sih beh tak. Kalau ramai kat lari dah. Itu cabut undi tu. Tapi hakikatnya tak gitulah. Bila ramai, tak kena cabut undi tu. Baik. Sorry dah bagi ni. Dan tidak sah mengikut. Dan tidak sah mengikutkan imam. Dan tidak sah mengikutkan imam. Tak sah ikut imam. Yang pada pengetahuan makmum batas sembahyangnya. Kita makmum ni, kita tahu makmum tu batas. Kita makmum ni, kita tahu bahawa imam terikut tu batas sembahyang. Maka tak sah terikut. Tak sah kita makmum. Teruk jadi makmum pada imam yang kita tahu, dia tak sah sembahyang dia tu. Itu dia. Dan tidak sah mengikut imam. Imam mana? Imam yang pada pengetahuan makmum. Tak sah kita tahu imam. Imam mana? Imam yang kita makmum tahu. Bahawa imam tu batas sembahyang. Itu dia.
kat tu dah, panjang dah. Jadi ya. Panjang berarti mari mazhab Syafi'i yang Hanafi dah. Kat tu lah. Dan tiada sah mengikut imam dah, panjang dah. Oh. Alhamdulillah masyarakat bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana waffiqna li ta'atika wa tamim taqsirana wa taqabbal minna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna walhamdulillahi rabbil alamin.